Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kami iaitu cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pentaksiran bilik darjah sekolah menengah bagi subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Saya akan mulakan dengan pengenalan kepada tajuk ini. Semua sedia maklum bahawa pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan di dalam kelas bagi menilai atau mentaksir pencapaian dan perkembangan murid. Ia juga ditaksir melalui kognitif, afektif dan psikomotor seperti yang dinyatakan dalam DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Setiap Mata Pelajaran. PBD pula perlu dilaporkan kepada ibu bapa dan murid sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Apabila adanya PBD, maka wujudlah pelbagai persepsi kepada di kalangan guru, ibu bapa dan murid. Maka ini juga menimbulkan beberapa masalah, iaitu ia mewujudkan kekeliruan terhadap ibu bapa di mana ibu bapa ada yang lega dengan pemansuhan UPSR, ada pula yang keliru dengan pemansuhan UPSR ini. Kerana di mana guru-guru akan menilai anak-anak mereka. Yang kedua adalah cabaran kepada guru-guru, terutamanya guru sekolah menengah. Terima kasih Nurul Hajar di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya kita pergi kepada definisi pentaksiran bilik darjah. PBD ialah pentaksiran berterusan yang dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran untuk mengumpul data tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian pelajar. Definisi cabaran pula ialah ianya dikenali sebagai situasi, masalah atau halangan yang memerlukan usaha, penyelesaian atau penyesuaian tertentu untuk diatasi. Seterusnya kita pergi kepada konsep pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran untuk pembelajaran dikenali sebagai pentaksiran formatif dan pentaksiran diagnostik. Ianya merupakan penilaian yang membantu dalam perancangan strategi pengajaran seterusnya dan meningkatkan pencapaian dan penguasaan murid. Pentaksiran sebagai pembelajaran pula merupakan proses di mana murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran mereka sendiri, contohnya membuat peta konsep. Dan yang terakhir, pentaksiran tentang pembelajaran biasanya berlaku pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran topik atau bidang pembelajaran, lazimnya dalam bentuk ujian sumatif seperti peperiksaan akhir tahun. Ini dapat menjadi panduan asas bagi pencapaian murid dalam sesuatu topik sebelum melangkah ke topik atau pelajaran seterusnya. Saya akan menerangkan mengenai kajian literatur. Berdasarkan kajian El-Habani et al. 2020, guru berupaya menjalankan pentaksiran melalui pelbagai aktiviti PDP dan mengukur pencapaian murid menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Oleh itu, amat penting bagi seseorang guru untuk berfikiran secara kreatif dan inovatif dalam mempelbagaikan kaedah penilaian murid bagi memastikan pencapaian murid dalam pembelajaran adalah terbaik dan menyeluruh. Seterusnya, menurut Abdullah et al. 2020, guru didapati kurang pengetahuan dalam mengendalikan ujian-ujian mengikut tahap pentaksiran sebagaimana yang dinyatakan dalam DSKP. Manakala Arumugam 2020 mendapati kurang kefahaman dalam kalangan guru berkaitan penetapan tahap penguasaan dan standard prestasi dalam DSKP menyebabkan kemenjadian murid kurang diberikan perhatian. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya Nur Aisyah binti Alias akan membentangkan bahagian latar belakang kajian. Berikutan kepada pemansuhan UPSR, PBD ataupun pentaksiran bilik darjah ini telah dilihat sebagai satu instrumen baharu yang dilaksanakan sepenuhnya bagi mengukur prestasi pelajar. Untuk objektif kami pada hari ini, objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam melaksanakan PBD ini. Dan yang kedua adalah untuk meneliti bagaimanakah cara guru-guru ini mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Bagi persoalan kajian, yang pertama adalah apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah.
Dan yang kedua adalah bagaimana cara guru-guru mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Bagi kajian kami pada kali ini, skop kajian kami adalah terhad kepada 3 orang guru sekolah menengah yang telah berkhidmat selama lebih 2 tahun sebagai responden kami. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian metodologi. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Dalam topik ini, kami akan membincangkan metodologi yang kami akan gunakan dalam melaksanakan kajian mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pentaksiran bilik darjah sekolah menengah. Reka bentuk kajian adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan secara menyeluruh dalam penyelidikan ini. Pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan kajian yang memerlukan pemahaman menyeluruh dan mendalam. Terdapat 3 aspek yang terdapat dalam metodologi kajian kami, iaitu soalan kajian yang diajukan kepada responden, latar belakang responden kajian dan juga maklumat temubual responden kajian. Penyelidik telah menemubual 3 orang guru sekolah menengah untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD. Ketiga-tiga orang guru tersebut mempunyai pengalaman mengajar lebih dari setahun dan telah menilai murid menggunakan sistem PBD ini. Temubual ini dijalankan secara berstruktur berdasarkan soalan yang sama diajukan kepada 3 orang guru untuk mereka mengutarakan pandangan masing-masing. Temubual dijalankan secara dalam talian menggunakan aplikasi Google Meet dan WhatsApp video call pada tarikh dan masa yang telah dipersetujui bersama responden tersebut. Temubual telah dilaksanakan berdasarkan soalan-soalan yang telah dibincangkan bersesuaian dengan tajuk kajian bersama ahli-ahli kumpulan dan soalan kajian telah dipersetujui oleh pensyarah sebelum kami melaksanakan sesi temubual bersama responden. Saya akan meneruskan pembentangan dengan dapatan kajian. Baiklah, cabaran yang pertama yang dihadapi oleh guru-guru dalam melaksanakan PBD ialah yang pertama, kekurangan bahan dan alat sokongan mengajar di mana guru berpendapat bahawa mereka terpaksa menggunakan duit sendiri untuk menghasilkan bahan bantu mengajar. Yang kedua ialah persekitaran yang tidak kondusif di mana keadaan kelas yang sempit dan panas serta jumlah pelajar yang terlalu ramai. Kemudian yang ketiga ialah masa PDP yang singkat di mana pentaksiran bilik darjah tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan guru juga memerlukan tempoh yang lama untuk merangkumkan topik-topik pembelajaran. Cabaran yang keempat ialah guru melihat adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di mana wujudnya pertikaian antara guru dan pentadbir dalam memberikan TP kepada pelajar serta guru juga merasakan bahawa adanya character impression judgement sebagai penilaian. Selain itu, tiada peningkatan tahap penilaian pelajar. Cabaran yang kelima ialah perbezaan yang ketara antara pentaksiran bilik darjah dan juga PBD. Guru berpendapat bahawa sistem peperiksaan dibuat berdasarkan prestasi pelajar pada markah akhir peperiksaan, manakala PBD pula dibuat berdasarkan penilaian secara menyeluruh merangkumi segala aspek pelajar. Seterusnya, cara mengatasi cabaran-cabaran dalam pelaksanaan PBD. Yang pertama, guru melaksanakan ujian bertulis dan membuat penilaian prestasi pelajar melalui markah ujian bertulis tersebut. Yang kedua ialah pengkajian semula silibus pelajaran. Guru berpendapat bahawa KPM perlu mengkaji semula silibus pembelajaran kerana silibus yang ada sekarang berada pada aras yang tinggi dan sukar dikuasai oleh pelajar. Yang ketiga pula, guru melakukan komunikasi dua hala dengan bertanyakan soalan tentang pelajaran yang baru diajar bagi menguji kefahaman pelajar. Cara mengatasi yang seterusnya ialah peruntukan khas daripada pihak kerajaan untuk bahan bantu mengajar adalah sangat diperlukan. Seterusnya,
adanya penambahbaikan dalam sistem pengisian data pelajar supaya maklumat pelajar dapat disimpan dengan cepat dan mudah. Dan juga perlu adanya pemantauan berkala supaya pentadbir dapat melihat sendiri sejauh mana pelaksanaan PBD ini sesuai dibuat di dalam kelas. Saya akan membentangkan perbincangan untuk kajian kumpulan kami. Dalam dapatan kajian yang kami lakukan, terdapat 5 cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pentaksiran bilik darjah. Cabaran yang pertama ialah kekurangan bahan dan alat sokongan mengajar. Hasil perbincangan yang dilakukan, terdapat kajian dari Rustin dan Ali tahun 2019 mendapati bahawa guru menghadapi cabaran dalam pengajaran di dalam kelas kerana alatan dan kemudahan tidak mencukupi dan kurang efisien. Cabaran yang kedua ialah persekitaran yang tidak kondusif. Kajian dari Zahra dan Shah tahun 2022 mendapati bahawa bilangan murid yang ramai menyebabkan guru tidak dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua pelajar di dalam kelas. Justru mendorong murid untuk tidak berminat mengikuti pembelajaran. Cabaran yang ketiga ialah masa PDP yang singkat. Kajian dari Osman dan Bahrin tahun 2020 menyokong dapatan kajian kami di mana guru terpaksa memperuntukkan lebih masa untuk merancang aktiviti dan menyedia bahan pembelajaran kerana majoriti guru mengajar 3 hingga 4 waktu sehari. Cabaran yang keempat ialah ketidakadilan dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Terdapat kajian dari Yuh dan Kenayatullah tahun 2020 menyatakan bahawa ketidaksungguhan guru dalam menaksir dibimbangi akan berlakunya ketidakadilan, ketelusan dan keseragaman dalam membuat pentaksiran terhadap pelajar. Selain itu, kajian dari Mukhtar dan Fuk tahun 2020 mendapati bahawa kekurangan pemantauan akan menjadikan guru tidak bersungguh dan leka dalam melakukan pentaksiran. Cabaran yang terakhir ialah perbezaan yang ketara antara pentaksiran bilik darjah dan sistem peperiksaan sekolah. Kajian dari Acah et al. Dan Yizili tahun 2018 menyokong dapatan kajian kami di mana pembudayaan sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan yang diamalkan sekian lama menyebabkan guru-guru terbiasa menggunakan kaedah pentaksiran secara tradisional. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang kami lakukan, terdapat 6 cara untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pentaksiran bilik darjah. Cara mengatasi yang pertama ialah melaksanakan ujian bertulis. Hasil perbincangan yang dilakukan, terdapat kajian yang menyokong dapatan kajian kami di mana mereka mendapati kebanyakan guru cenderung menggunakan ujian bertulis sebagai alat ukur dalam mengukur tahap penguasaan pelajar selepas sesuatu sesi pengajaran. Cara mengatasi yang kedua ialah komunikasi dua hala. Kajian dari Nordin Halias, Zawawi Ismail dan Harun Baharudin tahun 2017 menyatakan bahawa komunikasi dan interaksi dalam pengajaran seorang guru sangat penting dalam usaha mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Cara mengatasi yang ketiga ialah peruntukan daripada pihak kerajaan khusus untuk bahan bantu mengajar. Kajian dari Anas tahun 2013 mendapati bahawa alat bahan mengajar amat penting dalam pembelajaran kerana ianya dapat menyampaikan isi pengajaran dengan lebih jelas, menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Cara mengatasi yang keempat ialah pengkajian semula skop pembelajaran. Menurut Roth tahun 2020, pelajar dan guru boleh mencapai persetujuan mengenai apa yang telah dipelajari, pemahaman baru berkaitan topik tersebut dan keinginan untuk meneruskan kerja projek seterusnya. Cara mengatasi yang kelima ialah penambahbaikan sistem pengisian data pelajar. Kajian dari Fulan tahun 2006 mendapati bahawa pelaksanaan dalam satu perubahan melibatkan satu proses pengujian terhadap idea,
program, aktiviti dan struktur yang perlu dilaksanakan. Cara mengatasi yang terakhir ialah pemantauan berkala. Kajian dari Brandon, Hallweg, Don Levy dan Wallen pada tahun 2018 menyokong dapatan kajian kami di mana pemantauan proses pengajaran guru dapat membantu pemimpin sekolah untuk mendapatkan maklumat serta melakukan tindakan penambahbaikan yang berterusan. Saya akan membentangkan kesimpulan. Cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan PBD ialah kekurangan bahan dan alat sokongan, persekitaran yang tidak kondusif, masa PDP yang sangat singkat, tempoh yang lama diperlukan untuk merangkukan topik pembelajaran, penilaian PBD yang tidak menyeluruh dan jumlah murid yang terlalu ramai di dalam kelas. Seterusnya, cadangan penyelesaian bagi masalah ini ialah pihak kerajaan perlu menyediakan kemudahan infrastruktur untuk memudahkan guru menyediakan bahan bantu mengajar iaitu BBM. Guru disarankan untuk menyediakan BBM untuk menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Selain itu, guru penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti. Jelasnya, murid akan mengetahui tahap penguasaan mereka sepanjang proses pengajaran melalui PBD. Guru memainkan peranan penting sebagai ejen pelaksana kurikulum dalam PBD. Sekian, terima kasih.